Ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Tuan-tuan dan puan-puan jamaah yang dirahmati Allah sekalian, malam ni insya-Allah dalam masa lebih kurang 1 jam ini صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء أو مع آخر قطر الماء فإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة كان بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب رواه البخاري. Hadis ini menceritakan kepada kita kelebihan dan fadilat kita mengambil wudu. Setiap kali kita membasuh anggota wudu, maka setiap kali itulah dosa kita akan luruh. Kita basuh muka, maka dengan air yang kita basuh muka tadi, air ini menitis jatuh, maka dengan air itu juga dosa kita akan jatuh. Begitu juga apabila kita basuh tangan, apabila kita basuh kaki, semuanya ini adalah amalan-amalan wudu yang menjanjikan kepada kita kehapusan dosa melalui basuhan-basuhan yang kita basuh. Sebab itu tuan-tuan, kita niat elok-elok masa nak basuh anggota wuduk kita, insya-Allah dosa yang kita buat itu akan luruh bersama. Bayangkan tuan-tuan, kalau kita ambil wuduk, setiap kali kita semayang kita ambil wuduk, maka dosa kita, saya rasa takdan nak melekat di tubuh badan kita. Sebab setiap kali kita ambil wuduk, dosa itu akan luruh dan akan jatuh bersama dengan air. Sebab itu di dalam agama kita, walaupun kita sudah ada wuduk, tapi disunatkan juga kita tajdidil wuduk. Kita membaharui wuduk kita, sebab fadilatnya untuk dosa kita luruh dengan basuhan air-air anggota wuduk tadi. Anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anhu ini daripadanya, nya ni balik kepada Abu Hurairah. Ini juga hadis yang diriwayat oleh Abu Hurairah, bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Abu Hurairah, Nabi telah bersabda, "Idza tawadda al-'abdu", apabila mengambil wudu seseorang hamba Allah, al-muslimu, hamba Allah yang muslim, awil mu'minu, ataupun hamba Allah yang mukmin. Di sini Abu Hurairah dia tak berapa orang kata, tak berapa ni lah. Nabi kata abdul muslim ke, ataupun Nabi kata abdul mukmin. Sebab itu dia buh dua-dua sekali. Nah,
abdul muslim awil mu'min. Jadi maknanya tidak berubah. Kalau disebut hamba yang muslim, maksudnya juga hamba yang mukmin. Kalau disebut hamba yang mukmin, maksud juga hamba yang muslim. Ini dia panggil dalam kaedah hadis, dia panggil au lisyakkir rawi. Au di situ, awil mukmin tu, au tu makna atau itu diletak kerana perawi ini dia syak. Nabi kata muslim kah, Nabi kata mukmin. Dia bubuh dua-dua sekali. Itu halusnya para perawi hadis ni. Padahal muslim dengan mukmin itu benda yang kita kata samalah. Kalau muslim pun maksudnya mukmin juga, kalau mukmin pun maksudnya muslim juga. Tetapi oleh sebab kehalusan perawi hadis Abu Hurairah ni, dia buat mai au sebab dia tak berapa pasti Nabi sebut muslim kan, Nabi sebut mukmin. Habis apabila dia ambil wudu, dia buat apa? Fa ghasala wajhahu, maka dia basuh muka dia. Apabila dia basuh muka dia, kharaja min wajihi kullu khati'atin, akan keluar daripada mukanya itu, muka yang dia basuh wuduk tadi ni, kullu khati'atin, semua dosa, nazara ilaiha bi'ainaihi, yang dia tengok kepada dosa itu dengan dua biji mata dia. Mata ni duduk di muka akan terbit, akan jatuh ma'al ma'i, bersama dengan air, au ma'a akhiri qatril ma', ataupun bersama dengan akhir titisan air yang jatuh daripada muka kita. Air yang jatuh, yang menitis, yang akhir sekali, apabila air tu menitis, jatuh, maka dosa pun kita jatuh bersama dengan air itu. Ini nak habis itu semua dosa-dosa kana batashatha yadahu, yang dilakukan oleh dua tangan dia. Tangan ni buat dosa, tangan kiri pun buat dosa. Apabila kita basuh saja tangan ketika ambil wudu, dosa yang kita buat dengan dua tangan tadi akan luruh habis dengan basuhan tangan kita tadi. Ma'al ma'i, akan luruhlah dosa yang dia buat oleh dua tangannya itu bersama dengan air, au ma'a akhiri qatril ma', atau bersama dengan titisan yang akhir daripada air yang jatuh dari tangan kita. Wa idza ghasala rijlaihi, apabila dia basuh pula dua kaki dia, kharajat kullu khati'atin mashatha rijlah, maka akan luruh dan keluarlah semua dosa-dosa yang dia berjalan pergi kepada tempat berdosa itu oleh dua kaki dia. Kaki dia berjalan pergi tempat dosa, maka apabila dia basuh kaki, dosa yang dia buat berjalan dengan kaki tadi akan luruh habis ma'al ma'i, bersama dengan air, au ma'a akhiri qatril ma', ataupun bersama dengan titisan yang akhir sekali daripada air wuduk itu. Habis dah tuan-tuan. Kalau basuh muka, dosa muka dah terbit habis. Basuh tangan, dosa tangan dah terbit habis. Basuh kaki, dah dosa kaki terbit habis. Kata Nabi, hatta yakhruja, sehingga bersihlah dia, keluarlah dosanya itu, naqi, bersihlah dia, naqiyan minal dzunub, bersih daripada segala dosa-dosa yang dia buat selama ini. Ini fadilat kita mengambil wuduk, tuan-tuan. Alhamdulillah. Sebab itu kita kena ingat, kita basuh air wuduk kita itu
dengan niat yang elok, jangan mubazirkan air, insya-Allah dosa kita akan terhapus semua sekali dengan basuhan-basuhan anggota wuduk kita tadi. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seorang muslim atau mukmin berwudu, maka ia membasuh mukanya, keluarlah daripada mukanya itu segala dosa yang dilakukan oleh matanya bersama air atau bersama dengan titisan air yang akhir. Dan apabila ia membasuh kedua tangannya, keluarlah daripada keduanya segala dosa yang dilakukan oleh tangannya bersama air atau bersama titisan air yang akhir. Dan apabila ia membasuh kedua kakinya, keluarlah segala dosa yang dilakukan oleh kedua kakinya bersama-sama air atau bersama titisan air yang akhir, sehingga bersihlah dia daripada segala dosanya itu. Pengajaran hadis seorang yang mengambil wudu yang dilakukan dengan cermat dan sempurna. Cermat makna basuh bagi elok-elok, jangan mubazirkan air. Sempurna mana basuh bagi elok-elok, kena semua anggota wudu. Basuh muka bagi kena semua muka kita ni, daripada tempat tumbuh rambut didai sampai bawah dagu. Basuh semua bagi sempurna. 3 kali sempurna. Kemudian ketika basuh tangan pula, kita basuh dengan sempurna sampai lepas pada siku. Tapi kalau buat cincai-cincai saja, basuh pun tak sempurna, siku pun tak kena, tak ada lah. Wuduk pun tak sah, semayang pun tak sah. Sebab itu kena basuh bagi sempurna. Jadi kalau kita basuh dengan sempurna anggota wuduk kita, bukan hanya setakat wuduk kita sah, semayang kita sah, maka dosa kita pun juga akan gugur. Seorang yang mengambil wuduk yang dilakukan dengan cermat dan sempurna boleh menghapuskan dosa-dosa kecil yang dilakukan oleh orang itu, seperti dosa mata, dosa tangan dan dosa kaki. Oleh sebab itu setiap orang adalah dikehendaki mengangkat wuduk dengan baik dan sempurna. Itu satu hadisnya tuan-tuan, fadilat ambil wuduk. Masya Allah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berada di dalam wuduk sentiasa. Sehingga dia nak berzikir, bukan nak baca Quran, nak berzikir subhanallah, subhanallah, bukan lepas semayang. Kalau lepas semayang memang wuduk ada. Masa-masa lain pun Nabi, dia kata, aku tak mau berzikir menyebut nama Allah dalam keadaan tak suci. Sebab itu Nabi Muhammad apabila nak berzikir, dia berada di dalam wuduk terus. Ini fadilat wuduk. Jadi kita pun kena jadi budaya kita lah. Setiap kali kita mandi ambil wuduk. Dia kata bukan nak semayang, bukan kira nak semayang, nak tidur pun Nabi suruh ambil wuduk. Dia kata nak ambil wuduk buat apa? Bukan nak semayang, nak tidur. Sekali tidur batal pula wuduk, buat maziak. Siapa kata maziak? Nabi dia nak tidur, dia ambil wuduk.
Itu fadilat wuduk ni. Hadis yang kedua malam ni 131 cerita tentang fadilat sembahyang pula. Tak sat fadilat ambil ayat sembahyang, ni fadilat sembahyang pula. Anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, daripada Abu Hurairah juga daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, Nabi bersabda, as-salawatul khamsu, semayang 5 waktu, wal jumu'atu ilal jumu'ati, semayang Jumaat minggu ni sampai semayang Jumaat minggu pula seminggu, wa ramadhanu ila ramadhana, Ramadan tahun ni sampai Ramadan tahun depan, mukaffiratun bainahunna, semua ibadat-ibadat semayang 5 waktu ini akan mengkafarahkan, akan menghapuskan dosa. Semayang Jumaat minggu ni sampai kita semayang Jumaat minggu pula akan menghapuskan dosa seminggu. Bulan Ramadan tahun ni dengan bulan Ramadan tahun depan akan menghapuskan dosa setahun. Masya Allah, ini fadilat ibadat. Dia akan menghapuskan dosa ma bainahunna, pada masa-masa yang di antara kedua-duanya. Semayang Isya akan hapuskan dosa sampai semayang subuh. Semayang subuh akan hapuskan dosa sampai semayang zuhur. Begitu juga Jumaat dengan Jumaat, puasa dengan puasa. Tapi syaratnya idza jtunibatil kabair, apabila dia menjauhkan diri daripada buat dosa besar. Dosa besar tak terampun dengan ibadat-ibadat tadi. Dosa besar terampun dengan kita bertaubat. Tapi kalau dosa kecil, insya-Allah ibadat-ibadat semayang 5 waktu, ibadat-ibadat semayang Jumaat, ibadat-ibadat puasa Ramadan ini akan menghapuskan dosa-dosa kecil, tetapi dosa-dosa besar tak dihapuskan dengan ibadat ini. Dia kenalah kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, tuan-tuan, dosa besar. Bertaubat kepada Allah daripada dosa besar ini ada 3 syarat. Kita sebut dah, lalu duk sebut. Kalau cukup syarat ni, Allah terimalah taubat kita. Kalau tak cukup syarat, tak terimalah taubat kita tu. Contohnya semayang kita, macam kita semayang, syarat semayang itu sah apa dia? Ada wudu. Kalau semayang wudu tak ada, tak sah kita punya semayang. Syarat semayang tutup aurat. Tapi kalau semayang buka aurat, tak sah semayang kita. Syarat semayang berhadap kiblat. Kita semayang tak berhadap kiblat, baca elok bukan main. Rakaat pertama baca Yasin, rakaat yang kedua baca surah-surah panjang-panjang tabah semacamnya, tapi semayang tak berhadap kiblat, Allah tak terima semayang. Begitu juga taubat daripada dosa-dosa kita ini ada 3 syarat, kata Imam Nawawi. Nombor 1, syarat dia dosa hak kita buat tu kena tinggal, jangan buat. Minum arak sehari 3 gelas, duk astaghfirullahalazim, duk balas situlah, tak tinggal, Allah tak terima. Kena tinggal dosa hak dak buat tu. Tu syarat pertama. Syarat kedua, kena menyesal hak dosa dak buat dah tu. Allah mujuklah aku tak dan mati hari tu ni. Kalau aku mati hari tu tak tahu nak katalah dosa aku banyak. Menyesal.
Tuan-tuan, menyesal buat dosa ni kalau kita duk fikir. Kita ambil masa fikir dosa kita buat, tuan-tuan. Tapi kalau tak fikir, tuan-tuan, tak ada menyesal apa. Tua nak mampu dah pun tak menyesal lagi duk buat dosa. Pasal apa? Tak fikir. Dia akan menyesal ni kalau kita fikir. Fikir, Allah, dosa banyaklah aku buat. Menyesal atas dosa. Itu syarat yang kedua. Syarat yang tiga, kena nawai itu azam dalam diri, tak akan buat dah kecuali kalau terlanjur, tak tahulah, tapi tak akan buat dah dosa tu. Ini syarat, kata Imam Nawawi, baru taubat kita itu Allah terima. Nombor satu, kena tinggal dosa hak buat. Nombor dua, kena menyesal dosa-dosa hak buat dah. Nombor tiga, berazam sungguh-sungguh tak akan buat dah dosa ini pada masa-masa yang akan datang. Itu kalau dosa kita dengan Allah. Kalau kita dosa dengan makhluk Allah, dengan sama kita, tambah satu lagi Imam Nawawi kata, apa dia? Kena, kalau dosa kita itu ambil barang orang, kena pulang balik ke ampunan. Curi duit orang, lepas tu astaghfirullah, Allah tak terima hang astaghfirullah taubat hang tu. Pasal apa? Hang tak bagi balik duit orang. Ataupun istihlal dia, pergi minta halal kat dia. Tapi nak minta halal kat dia tu, aduh, beratlah, tebal muka. Sebab itu buat dosa dengan makhluk ni payah. Kita duk kata mengupat kat dia macam-macam. Kita duk nak bertobat dosa, kena pergi minta maaf kat dia. Sallu ala Nabi, minta maaf nah, itu saya mengupat kat ni, kata tutup macam-macam. Ni baru Allah terima taubat kita. Kita kena minta halal kat dia, kena pulang balik harta yang kita ambil kalau kita curi. Baru Allah terima taubat kita. Ini kalau dosa kita dengan makhluk. Kalau dosa dengan Allah, tiga syarat dia. Dosa dengan makhluk tambah satu lagi, iaitu kena istihlal, pergi minta halal dan pulang balik benda tu. Jadi kalau dosa tu dosa kecil, senang kira, insya-Allah dengan ibadat semayang 5 waktu, dengan ibadat semayang Jumaat tiap-tiap minggu, dan dengan ibadat puasa tiap-tiap tahun, akan mengkafarahkan, akan menghapuskan segala dosa-dosa kecil kita, selama mana dosa itu dosa kecil. Dan kita kalau dosa besar, maka kita kena bertaubat nasuha kepada Allah Subhanahu wa taala. Taubat nasuha ni taubat yang cukup syarat. Tapi kalau taubat tak cukup syarat tadi ni, syarat 3 ke syarat 4, dia tak panggil taubat nasuha. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang beriman, bertaubatlah kamu kepada Allah dengan taubat nasuha. Taubat nasuha lagu mana? Al-Imam Nawawi sebut taubat nasuha ialah taubat yang menepati syarat 3 atau 4 tadi, baru jadi taubat nasuha. Kalau tak ada syarat tu, dia tak panggil taubat, dia panggil taubat, bukan taubat. Taubat ni taubat ni malah kita kembali kepada Allah. Kalau syarat tak cukup, dia tak menyesal perbuatan dia, dia tak tinggal perbuatan dosa dia, hak tu bukan panggil taubat, itu dia panggil taubat. Taubat je. Suk buat, lusa buat. Allah. At-taibu minadz-dzambi kaman la dzamba lahu. Orang yang bertaubat betul-betul daripada dosa yang cukup syarat tadi,
Nabi kata macam dia tak buat dosa tu, orang tu bersih balik. Kharaja min dhunubihi kayawma waladatuhu ummuh. Dia akan terbit keluar daripada dosa dia semacam mana dia baru dilahirkan oleh ibu dia. Budak kecil yang baru beranak, dia tak ada dosa apa. Orang yang bertaubat daripada dosa dengan menepati syarat-syarat tadi pun, dia macam budak kecil juga, tak ada dosa, bersih dia. Allah. Bahagialah tuan-tuan orang yang bertaubat. Sayyidina Khalid ibn al-Walid, kita pun dengar nama dia, panglima Islam yang cukup hebat. Dia digelar sebagai Saifullahil Maslul, pedang Allah yang terhunus. Khalid bin Walid ni, dia pernah berperang dengan Nabi, lawan Nabi. Dalam perang Uhud, dia lawan Nabi. Dia berperang dengan Nabi. Banyak orang Islam yang dia bunuh. Tapi akhir-akhirnya dia masuk Islam. Apabila dia masuk Islam, dia pergi jumpa Nabi selalu. Sebab dia menyesal dosa dia buat dulu. Dia lawan orang Islam, dia bunuh orang Islam. Nabi Muhammad sendiri pun dalam perang Uhud tu sampai patah gigi dan sebagainya. Dia pergi merenung, dia kata, ya Rasulullah, saya nak buat lagu mana dosa saya yang lalu-lalu ni. Saya menyesal masa saya kafir dulu. Nabi kata, Khalid, kamu jangan menyesal. Sebab dosa itu kamu buat ketika kamu tidak masuk Islam, ketika kamu masih kufur kepada Allah. Tapi apabila kamu masuk Islam, Islam itu akan menghapuskan segala dosa yang kamu buat. Kalau semayang saja pun boleh hapus dosa, apatah lagi masuk Islam. Nabi kata, al-Islamu yajubbu ma qablahu. Islam itu akan menghapuskan dosa-dosa yang kita buat sebelum Islam. Baru hati dia lega balik, tuan-tuan. Dia duk takut dosa yang dia buat dulu tu terlalu berat di sisi Allah. Tapi apabila dia dapat kenyataan daripada Nabi, Nabi kata, kamu jangan bimbang. Apabila kamu masuk Islam, Islam itu akan menghapuskan segala dosa kamu. Baru dia berasa tenang. Setiap kali dia keluar berperang dengan Nabi dan para sahabat Abu Bakar dan Umar, dia minta ke Allah, dia akan mati syahid di tengah peperangan itu. Tapi sampai akhirnya dia tak mati syahid. Dia mati di atas tikar juga, atas tempat ni juga. Tapi dia bertaubat kepada Allah. Dia kata, hajat aku tak sampai. Setiap kali aku pergi perang, aku minta Allah matikan aku di medan peperangan. Tak sampai hajat dia. Dia mati, tuan-tuan, dalam keadaan ini Sayyidina Khalid bin Walid, tapi dalam keadaan dia bersih daripada dosa. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sabdanya, sembahyang 5 waktu dan sembahyang Jumaat ke Jumaat dan Ramadan ke Ramadan adalah menghapuskan dosa di antara jarak keduanya itu. Sekiranya dosa besar dijauhi, kalau kita tak buat dosa besar lah, dosa kecil Allah hapus. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah sekalian, kita semayang 5 waktu sehari.
Ini ibadat yang kita buat tiap-tiap hari. Lima waktu sehari kita sembahyang. Lima waktu sehari kita sembahyang ni tuan-tuan. Kalau dikira rakaat ada 17. Subuh 2, maghrib 3, cepat semua ada 17. Dalam 17 rakaat kita sembahyang tu tuan-tuan, kita tak pernah kira. Ada 10 kali kita bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi. 10 kali kita bagi salam dalam keadaan kita berwuduk dalam sembahyang. Kita bertahiyat at-tahiyatu 9 kali. Dan kita bertakbir Allahu Akbar. Nak rokok pun takbir Allahu Akbar. Nak sujud pun takbir Allahu Akbar. Takbir dalam sembahyang. Tuan-tuan tahu berapa kali? 94 kali tuan-tuan. Sehari semalam 94 kali takbir Allah. Lima waktu sembahyang sehari semalam, 5 waktu. Rokok saja 17 kali. Sujud saja 34 kali. Sebab tiap-tiap rakaat tu rokok sekali, sujud 2 kali. Kalau 17 rakaat, rokok 17 kali, sujud kali dengan 2, 17 kali 2, 34 kali. Dalam rokok tuan-tuan, kita baca subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal azim wa bihamdih 3 kali kan. Subhana rabbiyal azim wa bihamdih 3 kali. Jadi rokok dalam sehari semalam kita sembahyang ni, rokoknya 17 kali. Setiap rokok kita baca subhana rabbiyal azim wa bihamdih 3 kali. 3 kali 17, 51 tuan-tuan. 51 kali kita bertasbih subhana rabbiyal azim wa bihamdih dalam rokok sehari semalam. 51 kali. Sebab tu jangan duk tinggal. Tu tak kira yang sunat lagi. Sujud tuan-tuan, 5 waktu sehari semalam kita sembahyang sujud. Dia ada 34 kali kita sujud pada Allah. Lepas tu Allah kata, Nabi kata, aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajid. Keadaan sembahyang seorang hamba itu ketika dia sujudlah dia lebih hampir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu dalam satu rakaat sujud sampai 2 kali. Rokok sekali ya. Berdiri pun sekali. Maitang sujud 2 kali. Pasal sujud ini keadaan sembahyang yang paling hampir kita dengan Allah. Sebab apa? Sebab kita meletakkan muka kita di bawah. Kita sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. 34 kali sujud tuan-tuan. Setiap kali sujud baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. 34 kali sujud. Satu sujud 3 kali. 3 kali 34. Jawabnya 102.
Dalam rokok tadi kita bertasbih 51, dalam sujud kita bertasbih kepada Allah 102 sehari semalam. Jumlah tasbih kita sehari semalam kita baca di dalam semayang kita iaitu 153 tasbih. Banyak tak banyak tuan-tuan? Allah, itu nilai semayang. Lagu mana dosa nak lekat tuan-tuan? Kalau kita bertasbih kepada Allah 152 kali sehari, luruh habis dosa. Ini disebut dalam kitab, saya baca dalam kitab tu, saya pun tak pernah duk kira, tapi apabila dia sebut begitu saya pun kira-kira tengok betul ya tuan-tuan. Tasbih 152 kali sehari. Allah, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal azim, 152 kali sehari. Kita bertasbih pula, bukan tasbih ni, tasbih dalam semayang, dalam wudu, dalam kita menghadap Allah, menghadap kiblat. Aduh, tu tuan-tuan. Sebab itu dalam kitab-kitab kita dia kata kalau semayang jamaah sama ada tu imam makmum, bacalah 3 kali. Tapi kalau semayang seorang, gagahlah kalau boleh 7 kali. Semayang seorang tak langsung. Ni kita semayang jemaah gagah, pasal tu imam tak bangun lagi. Semayang seorang tak dan tasbih, tunjuk tamak ninah lah, bangun terus. Padahal kata Imam Al-Ghazali, kalau kamu semayang seorang, banyakkan tasbih kamu. Daripada 3 kali kamu semayang berjamaah, jadikan dia 7 kali. Boleh tuan-tuan? Boleh sangat. Tapi kadang-kadang kita ni tak tahulah tuan-tuan, apa pasal yang kita merasa cukup lama. Dia sembang kedai kopi tengah 2 jam bersasat, tapi dia semayang nak baca 7 kali subhana rabbiyal azim, masa lama tak sanggup. Allah. Pengajaran hadis, fadilat orang yang melakukan sembahyang 5 waktu dengan sempurna, dengan sendirinya menghapuskan dosa kecil, dengan syarat ia tidak melakukan dosa besar. Dosa besar dia tak buat, dia buat dosa kecil, insya-Allah dosa kecil akan terhapus dengan salat dia.